Hai, Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Hari ini hari pertama saya nak masuk ke kebun tahun 2024. Target saya hari ini nak betulkan pokok kelapa yang dah sengit. Baru je buka pintu kebun dah nampak. Ini tak tahulah anjing ke kucing ke. Kucing. Agak-agaklah kucing, musang kot. Dia tahan. Ada lagi ke bekas dia? Ini kalau macam sebelum ni ada juga bekas tahi musang kot. Tahi musang di atas pondok ni. Ui, ni pun macam sengit. Tahi. Tahi apa ni? Tahi anjing kot. Tahu dia masuk ke mana ni. Sini. Lagi banyak. Kalau ikut arah dia, nampak kuku. Bekas kuku tu. Jadinya anjing lah kot. Biarlah. Kan dia bukannya makan pokok. Kan kalau dia makan pokok, risau juga. Okey, kita lupakan sekejap kisah tapak kaki anjing tadi. Okey. Itulah macam yang saya cakap sebelum ni. Dalam musim tengkujuh pun akan ada hari-hari yang kita boleh buat kerja, kan. Adakan hari-hari yang panas terik lah, kan, yang kita boleh meracun. Cuma hari ni saya tak meracun lah. Saya nak prepare pokok dulu. Okey, step pertama kita nak betulkan pokok tumbang ni. Kita tak boleh tambak tanah terus. Kalau kita tambak tanah terus, banyaklah tanah kita pakai. Jadinya yang terbaik sekali adalah kita tegakkan pokok dulu. Okey. Mula-mula sekali saya pacakkan kayu, buat pancang. Selepas saya buat pancang tu, pokok dah tegak, baru saya lapik tanah kat bawah tu. Sebab saya buat macam tu, sebab kalau kita terus nak padatkan tanah, nak bagi dia tegak, tak ada sokongan awal-awal, lepas tu baru nak masukkan kayu, banyak tanah kita pakai. Okey, ni kayu pancang yang lepas, yang hari tu saya cabut tu. Ni tukul. Kan, kita tegakkan pokok, lepas tu kita pacakkan kayu, nanti kita tambah tanah. Lupa kita kena ikat juga. Sekejap, saya ambil tali. Pokok ni dah besar, so tak pastilah macam mana kalau dengan tali rapia ni boleh ikat ke tak. Sebab dah berat kan. Tak jadi. Berat sangat. Okey, sebabkan kayu tu, pokok ni berat, dah besar. Nak ikat pun tak lepas, tongkat dengan satu kayu pun tak dapat. Jadinya
Kita pakai 2 kayu. Ni satu. Ni satu. Tak ikat pun tak apa. Kan? Lepas tu kita padatkan tanah bawah. Okey, jadi saya ambil tanah lah. Saya pakai tanah yang ada dulu. Nampak macam dah keras sikit. Bolehlah pakai tanah ni. Ulang lagi sampai puas hati. Satu mana cukup. Paling-paling 5 beg. Okey. Pokok ni saya dah tegakkan balik. Memang tak tegak betul-betul lah. Kan, sebabnya angin pun kuat ni Pokok besar. Angin pun kuat. So memang susah lah nak tegakkan betul-betul. Kita dah tegak betul-betul. Dah pancang kayu. Angin tolak, dia sengit. Setakat ni, inilah dia punya ketegakan paling stabil. So harap-harapnya akar dia boleh bercambah apa semualah. Dan dia paut pada kedudukan ni lah. Tak ada nak condong-condong dah. Jadi saya akan ulang balik langkah ni untuk baki lagi 2 pokok. So itu yang saya nampak kritikal lah. Yang tak kritikal, yang kecil-kecil ni mungkin boleh setakat tambun tanah. Yang besar-besar ni memang kena buat lah. Siap lagi 2 pokok tu, nanti saya tunjuk lah hasil dia. Tak boleh nak share lah sekarang. Nak buat dulu. Tapi kan takut cuaca tak apa elok petang kan. Jadinya kita selesaikan lah sebelum Zuhur. Pokok yang kedua. Saya dah siap pokok yang kedua. Pokok ni memang batang dia kecil lagi. Jadinya 1 tongkat pun dah cukup. Kan. Tak ikat pun tak apa. Tapi saya ikat jugalah. Sebabnya mungkin sebab angin kuat. Jadi angin kuat ni kita tak tahu macam mana pergi dia. Saya nak tunjuk yang pokok ketiga ni. Saya baru siap tongkat je. Okey, pokok ni dia batang ni dah besar. Dia sengit sikit lah. Berat kan. Ni tak apa, nanti saya ketuk balik. Ini rupanya bila dia bersentuh tanah kat situ, keluar akar baru. Jadinya mungkin saya memang kena buat lagi lah busuk depan ni. Sebab banyak yang pokok kelapa saya ni dah nampak buah je, busuk tu kat bawah. Jadi mungkin sebab tu lah dia lambat membesar. Kan, macam pokok-pokok yang ada kat belakang lah. Kan. Pokok-pokok kat belakang ni kalau boleh nampak kan, semuanya apa ni, macam slow, lambat nak membesar apa semua. Mungkin sebab tu lah kot. Jadi memang target saya lepas habis musim tengkujuh ni, ataupun berdasarkan keperluan lah, kalau ada yang tumbang ya, saya masuk, saya repair. Dan kalau tak ada yang tumbang, saya akan buat macam ni juga. Bagi tanah dia penuh. Supaya orang kata akar tu lagi galak nak keluar. Sebab kalau tak ada akar, mungkin dia tak ada akar pula. Tak ada tanah kat situ, mungkin akar dia lambat nak keluar. Itu trik dia rupanya. Yalah, sebab asalnya pun memang busuk saya buat besar. Saya buat, orang kata busuk tu lebih kurang 4 kaki punya, apa ke nama tu, jejari. Jejari dia dekat 4 kaki. Lepas tu tinggi dia pakai lutut. Tapi sebab saya guna tanah kebun ni, dia punya susut tu cepat. Sebab tanah dia seroi. Jadi itulah pelajaran dia. Jadinya masa saya nak ganti pokok yang dah mati nanti, saya akan buat tutorial berdasarkan apa yang saya dah belajar pada kali ni. Okey, alhamdulillah. Semua saya dah pancang, dah tegakkan, dah sungkup sekali busuk dia. Itu pun sama. Yang depan tu pun sama. Setakat mana yang boleh tegak tu, dia boleh tegak lah. Sebab dia pun dah besar, dah berat. Lepas tu sekarang ni pun angin kuat. Jadi memang susah lah bagi saya nak tegakkan dia betul-betul. Sebab satu dia dah besar. Jadinya
Tak apalah kot. Biasalah kita nampak pokok kelapa naik bengkak-bengkok sikit kan. Tu biasa pokok kelapa kan. So tak dapat lah dia naik tegak betul-betul. Sengit sikit-sikit tu tak apalah kot. InsyaAllah dia tegak balik ni. Sebab ni pun kelapa rendah kan, bukannya kelapa tinggi. Okey, memandangkan waktu Zuhur pun dah nak masuk, kerja pun dah habis. Jadi sebelum saya mengakhiri video kali ni, jadi kita semua tahu yang baru-baru ni yalah dekat Malaysia ni ada pertikaian kisah pasal Ashabul Kahfi sekian kan. Dan banyaklah itulah inilah apa semua kan. Dalam banyak-banyak ulama yang kita tengok dalam YouTube, semua akan cerita pasal kisah kemungkinan kisah tu berlaku sebelum selepas zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi tak ada ustaz-ustaz yang bercerita berkenaan dengan kisah kemungkinan Ashabul Kahfi itu berlaku sebelum zaman Nabi Isa. Saya pun tak tahu cerita sebenarnya. Kan, cuma yalah bila kita tengok-tengok balik cerita Ashabul Kahfi ni, cuba tengok kan, antara dalam surah Al-Kahfi tu, dekat situ dia ada cerita pasal shilling perak. Cuba tengok start tamadun manusia guna shilling perak ni bila, kan, daripada kerajaan mana. Okey, selepas tu pula dia cerita pasal kaum dia menyembah berhala apa semua. Cuba tengok kaum Yahudi ni start menyembah berhala bila. Okey, lepas tu dia cakap kat situ 309 tahun. Okey, 309 tahun ikut waktu tahun bulan, tahun lunar, dan 300 tahun ikut tahun matahari. Okey, selepas daripada kita tahu bila Yahudi ni start menyembah berhala, kira 300 tahun selepas tu. Okey, selepas daripada 300 selepas tu, kita tahu yang pemuda Ashabul Kahfi tu dibangkitkan zaman raja dia baik, raja dia beriman kepada Allah Ta'ala. Raja dia beriman kepada Allah Ta'ala, bukannya Trinity. Sebab dalam surah Ashabul Kahfi tu, Allah Ta'ala tak teragak-agak menggunakan perkataan Tuhan mereka. Kan? Tengok ayat 13. Kan? Beriman kepada Tuhan mereka. Jadi kenapa ayat 21 tu Allah Ta'ala nak gunakan sesungguhnya Allah yang mengetahui hal ehwal mereka. Okey, selepas daripada tengok tu apa semua tu, bila dah kenal pasti kerajaan mana tu nanti, kan, tahulah rahsia dia. Kenapa Dr. Zakir Naik selalu kata, kan, dalam buku Veda ada cakap tentang Tuhan tidak ada image, apa lagi, Tuhan itu satu, dan mengisahkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dah tengok tu, kalau yalah, itulah cerita dia. Cerita dia kalau dia berlaku sebelum zaman Nabi Isa, dan dia akan sama dengan apa yang Bishop Saint Jacob of Seraph cerita. Cerita dia tu sebelum zaman Nabi Isa. Cerita dia tu dikisahkan daripada hikayat Greek awal. Okey, jadi sekian itu saja perkongsian daripada saya. Sampai jumpa lagi. Selamat bertani. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم